Anak beranak Nabi. Dia perang apa pak saudara dia. Jadi awak berperang adik-beradik ke apa lebih kurang ya, supaya ya. Dan tanda dia ialah bila ajak pada tauhid ni lawan. Mudah. Wa kadzabu, mereka menolak ajakan Nabi. Kerana apa? Kerana degil. Wattaba'u ahwa'ahum, mereka ikuti hawa nafsu. Iaitu mereka apa maksud hawa nafsu? Bid'ah. Kalau buat gini Tuhan nak beri pahala, buat gini Tuhan nak beri pahala tu hawa nafsu dia. Dalil wahyu tak ada, dalil hadis Nabi tak ada. Lupa hawa nafsu dia panggil. Wattaba'u ahwa'ahum, mereka ikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir. Dan setiap urusan tu mereka ada ketetapan dan takdir. Buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Dia buat syariat. Apa dia ni? Ayat ni. Iaitu dia buat syariat. Macam tadi saya kata tadi. Jadi ijma' puak-puak musyrikin Mekahnya ramai-ramai puak-puak dia. Awak kena ingat baik dia, kita bunyi penghulu tu, dia tu guru tu. Perang Badar, mati pembesar-pembesar dan guru-guru orang musyrikin Mekah Quraisy. 70 orang mati perang Badar. Ini ustaz-ustaz lah. Dia maha guru seorang ya. Apa dia? Abu Talib, maha gurunya. Bapak saudara Nabi tu. Maha gurunya. Yang maha gurunya tak lawan Nabi pasal ayat pada Nabi. Tapi yang lain-lain, ya ustaz-ustaz tu. Termasuk ustaznya ialah Abu Lahabnya. Dan Nabi pernah baca doa, ya Allah ya Tuhanku, latihlah, mintalah hidayah untuk salah seorang daripada dua ummah. Satu ummah la khata, satu ummah Abu Lahab. Nama dia nama dia Umar, nama dia. Nabi minta sebab Abu Lahab dia memang cerdik. Kita di gembar-gembor bahasanya dia gemuk, hitamnya, huduhnya, pangai. Oh, dia dalam hadis awak akan tengok dia putih macam Mak Saleh tu. Dengan handsome-nya, dengan apanya dia ni. Dia pasal Nabi. Kita di siar dia ni ternampak dan terbayar dah kepala ni, dia jahat, muka huduhnya, apa yang gemuk, keremponya, apa semua macam-macam. Dia ustaz dia ni. Cuma dia lawan Nabi. Rupa parah. Kita je bila kalau orang huduh tu mesti jahat. Tidak gitu. Ada yang handsome jahat pun. Jadi yang handsome jahat ni ialah Abu Lahab tu lah. Dan Abu Lahab ni awak tahu tak, ibadat dia besar. Kalau campur dengan pokok kita, dia banyak dia ni. Saya nak tanya, siapa buat masjid sini? Buat masjid sebuah dia seorang. Siapa dia? Sini. Tak ada tak? Dirikan masjid kan? Dia nak dirikan masjid. Dia nak diri. Betul lagi. Jadi, awak cuba bayangkan, saya nak tanya awak, kalau awak ni sekarang ni diberi peluang baiki Kaabah, satu batu daripada Kaabah tu, seketul batu tu, kita beli siap-siap batu tu, upah pahat apa semua, dan hantar ke Saudi supaya diletakkan di Kaabah, ganti batu pecah mana-mana misalnya, batu Kaabah tu pecah, agak-agaknya pahala besar mana? Agak-agak, cuba agak sudah. Sebiji seketul batu tu, batu Kaabah tu. Oh, dia kata orang Paya Garas diberi peluang untuk infakkan harta dia dan supaya untuk satu batu. Dia buatlah macam mana dia nak cari kat mana ikutlah. Nak ekspor macam mana apa semua tu boleh belaka. Syaratnya biar sampai sekian-sekian bulan. Agak-agak awaknya kalau awak semua ni berpeluang boleh buat yang tu. Pahala besar banyak mana agak-agak. Mana besar daripada buat masjid katanya. Mana besar daripada buat masjid? Besar Kaabah lagi lah. Dan Kaabah tu dibuat oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal tu buat. Tak tahu? Tak tahu? Dia beki tu. Kaabah tu pecah. Masa zaman Nabi.
Masa zaman Nabi, apa tu? Oleh kerana banjir itu pecah, runtuh. Dan dia guna duit tu, dia istihar apa dia. Ingat ni kita ni, yang semua duit haram semua tak boleh guna lah. Ini nampak masjid, nampak kampung ni. Istihar. Jadi pezina-pezina tidak boleh derma. Peniaga-peniaga arak tak boleh derma. Dia semua mesti ambil daripada duit halal dia. Dia tahu ni, dia tahu tak kau. Lepas dia buat Kaabah tu, dia buat jadi kecil daripada asal Nabi Ibrahim. Kecil sikit daripada Nabi Ibrahim punya Kaabah yang Nabi Ibrahim buat kerana banjir tu. Lepas tu nak letak Hajarul Aswad tu kan, maka berbalah 13 kaum Quraisy tu berbalah, siapa nak letak. Dia ni letak, kita perang dua. Dia ni letak, kita perang. Maka semua ambil keputusan. Jamhur ulama pula juga. Ya, sekitar tu ijma' ulama pula. Ijma' ulama mesyuarat, siapa yang masuk ke masjid yang mula-mula sekali pameran ni, dia yang letak. Kita semua jangan komplain. Yang masuk tu Nabi kita. Nabi kita yang letak. Yang letak Hajarul Aswad tu di bucu tu ya. Tapi duit tu dibuat oleh musyrikin Mekah belaka. Banyaklah, tak? Lepas tu Masjid Haram tu sudah ada dah masa tu. Duk baiki apa semua tu, Abu Lahab, Abu Jahal semua, duit dia dapat. Tak tahu kita kan. Tapi harta tu, pahala tu hancur semua sekali. Masuk neraka pula dah Abu Lahab. Kerana lawan Nabi, itu engkar tauhid. Bermakna awak buat ibadat berapa banyak sekali pun, kalau syirik pada Allah, batal semua sekali. Tak kira awak baiki Kaabah sendiri pun. Tuan tak boleh, betul. Jangan syirik dengan aku, sudah. Nah, ingat ayat tu. Dia bertentangan dengan Nabi apa dia benarkan Nabi pula? Apa dia? Apa dia Aswad dia Nabi masa tu belum jadi Nabi. Belum jadi Nabi. Umur 25 tahun. Umur 25 masa tu. Letak. Nabi bentangkan kain dia. Sebab dia letak tu. Jadi semua mereka tu, Nabi ambil batu Hajarul Aswad tu letak tengah-tengah. Dan semua 13 kaum tu angkat. Angkat letak dekat tu. Lalu Nabi ambil batu Hajarul Aswad tu letak di situ. Okey, bakar. Duit yang buat tu musyrikin Mekah semua sekali tu. Lepas tu masa penaklukan Mekah, Nabi kata kepada Siti Aisyah, kalau tidak kerana kaum kamu ni baru masuk Islam, nescaya aku runtuhkan Kaabah ni balik dan buat seperti mana yang asal, yang ori, iaitu besar, yang ori. Pasal dia duit tak cukup. Duit tak cukup. Kalau dia nak, duit habis dah, wajib habis dah. Kalau nak ambil lagi tu mana kena duit riba lah, apa benda, duit haram lah barang. Iaitu Kaabah yang sebenar tu termasuk Hijri Ismail tu. Semua sekali tu. Tu Kaabah sebenar kali. Semua sekali tu. Semua sekali itulah Kaabah Al-Ori. Dibina semua sekali. Ada ni oleh kerana nak Nabi Ismail dia kecil, maka dia kecil. Allah nak tipu pula situ. Penunggu kubur yang mengajar kita ni. Allah. Kerana Nabi Ismail tu ayah dia buat Kaabah kecil kat ni. Allah. Nabi kata kalau boleh aku runtuhkan semula balik Kaabah ni untuk buat yang ori punya. Dan lepas pada Nabi wafat, berlaku pula, pecah pula Kaabah tu. Ada seorang khalifah buat semula seperti mana yang original. Yang original tu. Tak berapa lama semula, pecah semula Kaabah tu pula. Saya tak ingatlah pecah macam mana, tapi pecahlah Kaabah tu. Maka khalifah, maka baiki semula tu dibuat seperti mana zaman Nabi lah, seperti sekarang ni. Nah, pernah dibuat sekali seperti yang original balik. Tapi kita qada tu hal lah macam ni. Gitulah. Wallahu a'lam. Cukup dulu cakap tu waktu. Jadi semua sekali ni dia tetapkan ni hawa nafsunya, wirid ni baca gini pahala sekian. Ni ayat dia. Wattaba'u ahwa'ahum. Mereka ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Iaitu baca wirid begini pahala sekian. Baca wirid ni pahala sekian. Yang bukan daripada ajaran Nabi Ibrahim.
Kita ada buat. Molok, pahala sekian buat. Dia gitu. Kita buat tahlil ni, pahala ni boleh hantar. Mana kita buat keputusan supaya Allah Ta'ala dengar. Kita masyarakat bubuh kita. Ijma' ulama bubuh kita. Tak jadilah betul. Ni wa kullu amrin mustaqir. Bila seorang ustaz bertafsir jelas gini, mulalah sakit telinga enggak. Ni, wattaba'u ahwa'ahum, mereka ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ni mana perkara ibadat yang bukan daripada ajaran Nabi Ibrahim. Wa kullu amrin mustaqir, dan mereka ikuti setiap urusan tu. Dia buat takdir dia buat keputusan macam mana. Iaitu tawah boleh tawah telanjangnya apanya. Nah, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka daripada berita-berita kuru-kuru dulu. Berita-berita daripada nabi-nabi yang sudah dihancurkan. Iaitu mereka tahu ni, kaum Ad duduk di kawasan semenanjung Arab tu juga. Kaum Samud situ juga. Kaum Lut di kawasan Palestin tu, Laut Mati tu. Kaum Lut. Nabi Ibrahim di Palestin sendiri. Nabi Ibrahim. Fir'aunnya di Laut Merah tu, tenggelam situ. Dia tahu belakang ni. Tahu belakang. Mafihi terhadap yang apa yang dalamnya musdajar, ya di mana apa yang ada dalam berita tu ada ancaman bahawasanya tak ikut syariat ni Tuhan akan hancurkan seluruh umat, hancur semua sekali, ancaman. Ataupun kalau tak hancur semua sekali, orang ini akan masuk neraka. Gitulah sekurang-kurangnya gitu. Kalau hancur semua sekali bermakna putus keturunan orang itu. Kawasan itu semua sekali putus keturunan, tak ada lagi keturunan dia, hancur semua sekali. Hikmatun balighah, suatu hikmah yang sempurna, cukup sempurna. Fama tughnin nuzur, maka tidak berguna peringatan-peringatan dari oleh orang-orang yang sebab kamu, iaitu para nabi. Padahalnya, jadi hikmatun balighah, kalau kita tafsir ayat ni sebagai Quran, hikmatun balighah, bahawasanya suatu hikmah yang besar, yang sempurna ialah Quran. Fama tughnin nuzur, maka tidak ada berguna bagi mereka sebarang peringatan daripada orang yang mensebarkan yang akidah tauhid, mengesahkan Tuhan balik. Iaitu berhenti kita buat bid'ah ni. Sebab kita mengaku, saya buat tazkirah semalam di apa semalam dia? Tidak ikut apa dia? Nama-nama Panggiran Putra. Situ ada banyak orang bangsa asing lah. Ada mazhab Maliki ada. Jadi saya tazkirah sikit lah lepas mai Isyak pada mereka saat ni, bahawasanya benda ni, Quran ni adalah masalah besar. Jadi kita tengok orang Arab pada orang bangsa lain pada, saya pun beritahu itu betul dia waktu dia betul. Tengok perbuatan sembahyang dia tu kan, solat dia ni mazhab ni betul. Pasal apa boleh beritahu tu? Pasal semua mazhab ni ikut 6 kitab satu ya. Supaya ya. Kalau tidak ada dalam 6 syariat, dalam 6 kitab satu, bermakna dia dusta buat tu belakang. Itulah. Tapi masih juga ada di antara orang Arab tu ataupun orang Negro tu, ya sudah semaya, sudah qomat tu, dia pun baca doa. Kerana mudah tak belajar je lah. Sebenarnya tidak ada dalam mana-mana tu. Dia mari sini, dia ikut tu, negeri dia tak buat tu. Negeri dia tak ada baca belaka tu. Awak tanya mazhab mana-mana ni, ada buat, ada tak semaya ajak? Sebut tanya tak saya. Semua orang tak ada belaka. Awak tanya orang mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i Yaman. Mazhab Syafi'i orang Yaman. Jumpa mana-mana orang Yaman, tanya,
Ada buat sembahyang hajat tak? Syafi'i Yaman? Tak ada. Tak tahu pun ada sembahyang hajat. Pasal tidak ada syariat, kan? Jadi dalam berita-berita Nabi-Nabi itu, dalam tu ada cukup dah ancaman-ancaman bahawasanya buat begini akan kufur, buat begini akan masuk syurga. Ancaman-ancaman dan berita-berita gembira itu memang ada. Hikmatun balighah. Suatu hikmah yang penuh, sempurna. Quran ini satu hikmah yang penuh, sempurna. Fama tughnin nuzur, maka tidak ada berguna peringatan-peringatan daripada penyebar-penyebar agama. Wa tawalla anhum, mereka berpaling daripada orang yang sebar tu, daripada Nabi. Dulu Nabi, sekarang ni orang yang sebar. Yauma yad'ud da', iaitu pada hari mereka berpaling daripada peringatan-peringatan ni, daripada orang yang sebar ni. Ayat tu berhenti sekatu. Yauma yad'ud da' tu ialah ayat di akhirat. Satu baris ayat ni, ada satu di dunia, sebahagian di dunia. Yauma yad'ud da' tu, iaitu ayat tu rujuk pada akhirat. Dia akhirat kelak. Hari di mana penyeru akan menyeru. Akan menyeru satu orang penyeru, iaitu Israfil. Ikut setengah riwayat kata Israfil, setengah riwayat kata satu malaikat seru, panggil ila syai'in nukur, kepada seorang penyuruh kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa dia? Iaitu kita akan kena pergi ke mahsyar. Kita akan kena pergi sini. Bangkit dah ni, nak kena pergi sini. Orang yang engkar pada Quran ni dibangkit daripada mahsyar. Kita akan belajar surah Al-Hadid agak-agak 4-5 line lepas pada tu. Siapa-siapa tak belajar tafsir Quran dengan hadis ni, dia bangkit daripada mahsyar besok buta mata. Kita akan jumpa ayat tu. Macam mana tak belajar ni, saya pun heran ni. Ancaman pada ayat Quran, daripada Quran itu cukup banyak. Dan yang saya sebut ni bukan satu ayat ni, yang kata tadi kan, wattaba'u ahwa'ahum tu, mereka ikuti hawa nafsu tu, ayat begitu tu berapa banyak tu. Khusya'an, tunduk hina mereka tu, absarahum, khusya'an absarahum, tunduk hina pandangan-pandangan mata mereka pada hari kiamat. Tunduk hina mata-mata mereka pada hari kiamat besok. Pasal apa ni? Takut ni. Dalam surah Alif Lam Mim Sajadah ni baca gini, wataral mal apa surah Alif Lam Mim Sajadah? Walau tara idzil mujrimuna nakisi ru'usihim min darbihim. Pagi-pagi Jumaat semua baca lah ke. Buat bid'ah baru, iaitu tak boleh tidak baca Alif Lam Mim Sajadah waktu semaya subuh setiap Jumaat. Nabi je tak buat setiap Jumaat. Bila buat setiap Jumaat dia jadi bid'ah waktu tu. Nabi buat gile-gile lah, buat surah lain. Ni tak boleh dah. Tak nak semaya kalau tak ada siapa-siapa yang pandai baca. Nah. Jadi walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim min darbihim. Kalau kamu dapat lihat orang-orang yang berdosa banyak itu di sisi Tuhan mereka, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah tengok dah neraka ni, wa sami'na, kami dengar dah meraung neraka tu, deruman neraka tu. Farji'na, kembalilah kami semula ke dunia. Mintalah Tuhan buat semula langit, buat semula bulan, bintang dan sebagainya. Manusia balik buat belaka balik semula. Binatang-binatang, sungai-sungai buat semula. Farji'na, supaya kami pasal na'mal amalan salihah, kerana kami nak buat amalan kalau boleh lebih baik daripada Nabi buat. Pasal inna muqinun, pasal hari ni kami yakin sungguh apa yang Nabi ajar tu betul. Orang kata tak juga.
Tak gerak, tak mengaku pada masa tu. Tak ada dah, tak jadi apa, tak gerak dah. Terlewat dah. Yang ini huraian bagi ayat tadi. Khusya'a, mereka tunduk absarhum, pandangan-pandangan mereka kerana hina, iaitu yakhrujuna minal ahzab, ketika mereka dikeluarkan daripada kubur-kubur minal ajdad, itu ketika mereka keluar daripada kubur-kubur mereka. Keluar daripada kubur tu mata tunduk dah. Tunduk tu pandangan mata mereka tu. Satu lagi, bila dia celek tu tak boleh celek, pasal buta. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu jaradun muntashir, seperti belalai-belalai bertembangan. Mereka yang keluar daripada kubur tu seperti belalang-belalang berterbangan. Ayat lain kata gini, ayat lain kata gini, iaitu bila ditiup sekakala yang kedua, bangkit manusia ni serentak sekaligus. Kita sekarang ni berasa pelik dah Tuhan buat ni. Satu orang beranak, jarang-jarang dengar mati. Beranak, jarang-jarang dengar mati. Gitu dia kita dengar. Tapi cuba bayangkan di pada masyarakat besok serentak bangun. Bangun berdiri serentak. Lepas tu Tuhan kata, limanil mulkul yaum, kerajaan hari ini milik siapa? Semua manusia yang sama ada kafir Islam semua jawab lillahi wahidul qahhar, milik Allah, Tuhan yang maha esa, tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Al-Qahhar, yang maha benar, yang maha gagah perkasa. Dua kali kata. Satu kata masa tiup sekakala pertama. Apabila manusia mati belaka, Tuhan tanya sendiri. Tuhan tanya, limanil mulkul yaum. Senyap belaka, tak ada siapa jawab. Tuhan pun jawab, lillahi wahidul qahhar. Surahnya ialah surah Amin Ghafir. Jadi dia bangun daripada kubur tu seperti belalang-belalang mana kita hambat belalang macam mana? Sekarang ni payah Kuala Lumpur ni dah. Kalau orang biasa di kampung tu, bila hambat belalang, dia jalan tu belalang tu berterbang semua arah. Mana gitu? Banyaknya. Muhti'ina ila da', mereka bersegera kepada penyeru tu. Penyeru yang ajak, mari semua kita pergi pada masyarakat. Dia pula mata buta. Yang orang berimannya pula diberi kenderaan. Orang beriman diberi kenderaan. Ini jet eksekutif ni. Ini jet yang tak ada kipasnya. Mari tuan pergi pada masyarakat. Lepas tu jet yang ada kipasnya. Apa? Kau betul banyak yang ada kipasnya. Tebur je kat situ. Tu sorang. Kemudian ya helikopter. Helikopter derah pelan-pelan sehingga helikopter yang paling mundur. Lepas tu bahagian jalan darat pula. Habis yang tu darat pula. Rolls Royce tu. Mari ambil Rolls Royce tuan, mari naik. Mari mesti 1,000 pula. Mana mesti 500. Semua habis semua tu, mari semua jenis kenderaan mari naik. Lepas sekali unta, basikal apa semua. Habis yang tu jalan kaki lah kau. Semua pergi kepada masyarakat. Dihalau pergi kepada masyarakat. Awak cuba bayangkan, mata buta nak pergi kepada masyarakat tu, macam mana pergi agak-agak. Kejap-kejap mereka ketuk kepala. No, kau nak ke sana. Jalan. Dah buta jalan gelap macam mana? Hamba ketuk pula. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengangkok, ada yang menyuluh. Ada. Ada yang biasa tarik senggit. Senggit tu tarik dengan lengan. Ada yang jalan dengan muka. Macam mana orang jalan dengan muka daripada hati Nabi. Kalau macam mana pun semua sekali satu hari akan sampai di masyarakat. Mereka semua segera ni belakang ni. Tak ada komplain apa. Tengah jalan tu akan jumpa Telaga Kausar. Pun Nabi di situ.
nak minum air dahaga ni. Nabi kata, ni mari hamba apa? Sahabat aku, umatku. Kerana tengok apa? Tengok cahaya keluar daripada muka kerana wudu. Mereka berkata, oh, dia ahli bid'ah ni. Abang, jangan, buka. Yang ahli bid'ah ni peniru kubur ni. Sama-sama semayang lakar ni. Ya, 72 puak ni lagu ni. 72 puak ni orang Islam semua sekali. Dia tak keluar pada neraka dia 72 ni. Kena hot tu luka. Kalau dia kata luka macam nak mutah. Mana perut dah kosong, mana mutah angin yang panggil, mutah angin. Terlampau lapar kita orang Kelantan panggil luka. Bahasa sini tak ada. Stabil. Dia tak, bukan stabil. Lapar nak makan, bukan stabil. Mana dia berasa nak makan. Jadi air Telaga Kautsar ni siapa dia minum tak akan dahaga sampai bila-bila. Buat daripada susu dan madu. Lebar dianya daripada Damaskus tu, Damsyik tu dengan Sana'a Yaman. Lebar sungai. Lebar sungai tu Damsyik tu. Nabi kata Damsyik tu dengan Sana'a Yaman. Tak boleh masuk. Besar pun. Tak boleh masuk. Minum. Lepas tu umat-umat lain tu dia ada Telaga Kautsar masing-masing. Mengikut setengah riwayat kata gitu. Umat-umat Nabi-Nabi lain tu ada Kautsar masing-masing juga lah. Katanya setengah ulama lah. Setakat tu ya saya berani kata ya. Nak kata kuat-kuat pun tak berani, takut tak, pasal adik tak kukuh sangat. Siapa-siapa yang boleh minum ni, jadi janganlah di pada mahsyar besok awak bila sampai nak jumpa Nabi itu nak minum air Nabi, dihalau Nabi, pergi roh pergi kamu, tak mengaku mak. Kerana malaikat beritahu dia, ni penyembah kubur ni tawasa ni, orang ni percaya berhantu kukuk macam-macam, dan malaikat beritahu orangnya solat belakang. Nabi kenal lah pasal air wuduk tu memancar cahaya tu. Nabi dah ni, tidak dah ni. Dah ni. 72 puak daripada 73 yang akan masuk neraka, tak keluar-keluar. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami ya satu puak yang masuk syurga tu. Siapa yang tak keluar ataupun keluar kemudian? Tak keluar. Satu puak saja yang boleh masuk juga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah masing-masing mengaku ahli sunnah. Sunnahnya wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Tapi mereka dia ikut ajaran Nabi pun ikut, ajaran tu guru pun ikut. Dia kena mengucap kalimah syahadah, dia ubah. Wasyhadu anna Muhammadan ma'a ustaz, ma'a guru Rasulullah. Dia kena kata gitu baru betul, baru jelas kufur dia. Dia mengucapnya wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku nak ikut Nabi Muhammad saja. Tetapi kenyataan sebenar yang Tok Guru ajar tu dia ikut. Ucapan kalimah syahadah dia patut tukar. Wasyhadu anna Muhammadan ma'a ustaz, bersama ustaz, atau ma'a Tok Guru Rasulullah sebagai utusan Allah. Jelas sebenarnya. Tak. Iaitu maulud Nabi ajaran Tok Guru, bukan ajaran Nabi. Kita buat juga tak? Baru ni di Ipoh Perak baru ni, pasal saya beritahu sikit pasal pulut kuning. Hara sutas. Pulut kuning dia tak pernah dengar. Lepas tu orang baru-baru cerita pun ada yang tak pernah dengar pulut kuning. Pulut yang diwarna kayak kuning, bubuk kunyit ya. Sedap sikit sebenarnya bubuk kuning tu. Tapi orang Patipah tak buat juga lah pulut hijau. Kenapa tak buat hijau tu? Dia kata pasal tidak kuning. Nak kuning juga. Dia UMNO pula ya, UMNO. Dia tak buat pulut merah. Kalau Barisan Nasional dia tak buat